Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahi syukra ala ni'am minhu tatra. Nahmaduhu sirran wa jahra wa bil ghadaya wa la sal. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulika wa nabiyyika sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa syafi'ul alamin man arsalahu Allahu rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar wa man ala manhajihim sar ja'alana Allahu ta'ala wa iyyakum min alladhina ala manhajihi saru amina ya rabbal alamin. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengurusi surau Al-Furqan, Imam, Bilal, hadirin, hadirat semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita, yaitu nikmat yang besar yang kita sedang berada di dalamnya, yaitu nikmat bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala telah memanjangkan umur kita sehingga kita berada di bulan Ramadan tahun ini, dapat puasa beberapa hari di bulan Ramadan tahun ini, dan kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memanjangkan umur kita lagi sehingga kita puasa Ramadan sehingga habis, dan kita dapat insya-Allah puasa beberapa Ramadan yang akan datang insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua sahabat, yang mana dua sahabat ini bersungguh-sungguh berlumba-lumba di dalam ibadah dan taat kepada Allah. Tidak ada yang lebih daripada yang lain. Sama-sama mereka bangun qiyamul lail, sama-sama sedekah, sama-sama. Jadi amalan mereka berdua lebih kurang sama, tidak ada yang lebih daripada yang lain. Tapi subhanallah, yang pertama, sahabat yang pertama itu ajalnya datang sebelum masuknya bulan Ramadan, kerana mereka keluar jihad fi sabilillah. Ada satu sahabat yang salah satu dari dua-dua itu meninggal syahid. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala masih panjangkan umurnya lagi. Dia dapat puasa Ramadan, dapat hari raya, di bulan Syawal meninggal. Sebab dia pun dapat beberapa luka di badannya, cuma yang didapat tahan sehingga dapat puasa bulan Ramadan. Nanti ada seseorang sahabat yang ketiga, dia mimpi dalam tidur, dia mimpi dua-dua sahabat itu di dalam syurga. Cuma yang kedua itu yang lambat meninggal, yang dapat puasa bulan Ramadan tahun itu, derajatnya lagi tinggi di syurga. Sahabat tu yang mimpi rasa pelik, dan dia datang tanya Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah,
dua lelaki itu saya kenal, amalan mereka sama. Apa-apa saja yang dibuat oleh salah satu dari mereka, yang kedua dibuat sama juga. Tetapi di dalam mimpi saya nampak pelik. Saya nampak yang kedua tinggi dan jauh derajatnya daripada yang pertama. Walhal yang saya tahu di dunia amalan mereka sama. Jadi Nabi SAW dia kata, dengar baik-baik, saya akan cerita kepada kamu hakikat kejadian itu. Apa hakikat kejadian itu? Dan mimpi itu benar atau tidak? Yang pertama sekali Nabi SAW dia kata, mimpi itu benar, betul. Yang kedua, derajatnya lagi tinggi di syurga. Sahabat itu tanya, kenapa? Sebab mereka sama, usaha mereka sama. Nabi SAW bertanya kepada sahabat yang mimpi itu, dia kata, bukankah yang kedua ini dapat puasa Ramadan bersama kita di bulan ini, di tahun ini? Sahabat itu dia kata, iya. Kawan dia meninggal sebelum Ramadan kan? Dia kata, iya. Dapat solat bersama kita 5 fardu, selalu makmum belakang Rasulullah SAW, salat jemaah bersama Rasulullah. Lelaki itu jawab, iya ya Rasulullah. Maka Nabi SAW dia kata, maka oleh keberkatan puasanya bulan Ramadan tahun ini, dia dapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita kata, antara nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga sekarang kita masih hidup di bulan Ramadan. Berapa ramai yang ingin mendapatkan nikmat yang kita dapatkan ini tapi tidak mendapat, tidak dapatkan. Ramai antara saudara kita, antara kenalan kita, antara orang yang kita kenal atau tak kenal, ramai yang meninggal sebelum masuk bulan Ramadan. Ramai yang meninggal sebelum masuk Ramadan dengan 1 hari atau dengan 1 malam meninggal dunia, tak dapat hadir di bulan Ramadan. Ini pilihan Allah. Kamu semua, wahai muslimin dan muslimat yang dapat puasa bulan Ramadan dan dapat masih hidup sehingga saat ini, kamu hamba terpilih, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah nikmat yang perlu disyukur. Bagaimana kita syukur nikmat? Kita kena belajar dari Ramadan ini. Kita kena anggap bulan Ramadan ini madrasah. Bulan Ramadan ini memang madrasah, memang membawa pelajaran yang banyak dan yang hebat untuk kita. Antara pelajaran yang kita dapat mempelajarinya daripada bulan yang mulia ini, yaitu perkara yang pertama yang disebut di dalam Al-Quran, yaitu at-taqwa. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah wajib atas kalian puasa bulan Ramadan seperti mana diwajibkan atas umat-umat dahulu. Apa hikmahnya ya Allah? Apa hikmah puasa Ramadan? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini hikmah puasa. Ini pelajaran yang pertama. Kita belajarnya daripada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ajar kita, latih kita agar kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu apa maksudnya? Yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mencegahkan diri kita daripada dosa dan maksiat. Ini maksud at-taqwa. Kenapakah puasa Ramadan
belajar kita, mengajar kita dan melatih kita atas sifat bertakwa? Ulama kata kerana ibadah puasa itu mentahankan diri kita daripada segala syahwat. Syahwatul akli wa syahwatul syurb. Syahwat makan, syahwat minum, syahwat perhubungan lelaki dan perempuan. 3 syahwat ini manusia tidak boleh hidup tanpanya. Mesti makan, mesti minum, mesti kahwin, mesti nikah. Perkara ini yang amat penting ada di dalam hidup manusia, dan diri kita menjadi kuat untuk melakukan dosa dan maksiat melalui 3 syahwat itu. Di bulan Ramadan kita tutupkannya. Kita mentahankan diri kita daripada 3 syahwat itu. Maka barang siapa yang dapat berjaya, yang berjaya mentahankan diri dia daripada 3 syahwat itu, maka mudah dia boleh solat, dirinya dah tak jadi suka kepada maksiat, senang melakukan maksiat, dirinya mudah dan ringan badannya untuk melakukan taat dan ibadah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita nampak ramai orang Islam di bulan Ramadan solat. Di bulan Ramadan ramai orang Islam melakukan taat dan ibadah, yang mana mereka itu kalau di bulan yang lain tak nampak bersemangat begitu. Sebab apa? Sebab ibadah puasa. Itu hikmah la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa di dalam bulan Ramadan. Antara ini pelajaran yang pertama. InsyaAllah dengan cara ringkas kita akan sebutkan 15 pelajaran yang kita belajarnya daripada bulan Ramadan. Yang kedua, al-ikhlas. Kita belajar dari bulan Ramadan al-ikhlas. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hadis qudusi, yada'u ta'amahu wa syarabahu min ajli. Allah Subhanahu Wa Taala memuji kepada orang yang puasa kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dia meninggalkan makanannya, minumannya min ajli, keranaku, hanya keranaku. Maka ikhlas di dalam puasanya, diikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, oleh ikhlas puasanya jadi amalan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amalannya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di dalam bulan Ramadan kita belajar bagaimana kita menjadi hamba yang berikhlas sentiasa. Sentiasa kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam puasa, waktu salat tarawih, waktu tahajud, itu melaksanakan apa-apa ibadah dan taat, kita belajar ikhlas. Dan kita belajar membersihkan hati kita daripada riya dan ujub sebagainya. Jadi ini pelajaran yang kedua. Nabi ulama berkata, kenapakah puasa ini menjadi amalan yang sangat ikhlas, dan Allah Subhanahu Wa Taala menisbahkan amalan puasa itu untuknya. Seperti mana Al-Kaabah, masjid-masjid Allah semuanya rumah Allah, masjid-masjid semua rumah Allah, tapi Al-Kaabah namanya Baitullah, rumah Allah. Kenapa? Kerana kemuliaannya. Macam tu juga ibadah-ibadah semua kerana Allah, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan untuk puasa, puasa ni untukku. Salat pun untuk Allah, sedekah untuk Allah, zikir untuk Allah. Kenapa puasa? Kerana puasa ini mudah dilakukan dengan ikhlas. Orang tinggalkan makan minum, orang yang lain semua tak tahu dia puasa. Jadi mudah dilakukan oleh ikhlas. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah berfirman, ibadah yang sentiasa ada ikhlas dalamnya, maka itu adalah ibadah kepadaku. Kalau tak ada ikhlas, itu bukan ibadah kepadaku. Jadi kita di bulan Ramadan belajar ikhlas
di dalam segala atau seluruh ibadah yang kita lakukan. Pelajaran yang ketiga, tarkul ma'asi, iaitu meninggalkan dosa dan maksiat. Kita latih diri kita, kita belajar diri kita, ajar diri kita di bulan Ramadan, tinggalkan dosa dan maksiat. Nabi SAW bersabda, man lam yada' qawla az-zur wal 'amali bihi falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan waktu puasa di bulan Ramadan kata-kata zur, iaitu pendusta dan tipu, wal amal bihi, dan mengamalkan tipu, yakni dia mengerjakan amalan tipu dan pendusta dan mengumpat kepada orang lain, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlu dia meninggalkan makanan dan minumnya. Sebab hakikat puasa bukan hanya meninggalkan makan dan minum, tetapi lidah kita tidak dijaga, mata kita tidak dijaga, perbuatan kita tidak dijaga. Bukan itu puasa. Sayyidina Umar bin Al-Khattab selalu tegur sahabat yang lain. Dia kata, wahai orang Islam semua, ketahuilah, puasa ni dia bukan menahankan diri sahaja daripada makan dan minum, tetapi puasa ni mencegahkan diri kita daripada dosa dan maksiat. Ini puasa yang sebenar. Sebab itu Nabi SAW dia kata, orang puasa yang tidak pandai menjaga lidahnya daripada mengumbat, mendusta, zur, iaitu memfitnahkan orang lain di waktu puasa, maka orang yang puasa itu tidak mendapatkan apa-apa pahala, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlu, yakni tidak memandang pun kepada dia menahankan diri dia daripada makan dan minum. Maka kita orang Islam di bulan Ramadan kadang-kadang tak nak mengumpat lah, tak nak tipu, tak nak. Sebab apa? Takut nanti rugi, tak dapat pahala puasa. Dapat puasa tapi pahala tak ada, rugi kan? Macam orang kerja sahaja sampai akhir hujung bulan tak ada gaji, rugi, penat, akhirnya tak ada gaji. Macam tu puasa orang yang lidahnya tidak dijaga waktu puasa. Jadi orang kerana dia mahu menjaga pahala puasanya, dia akan cuba tak mengumpat, tak tipu. Jadi itu latih, itu latihan untuknya, dan itu belajaran daripada bulan Ramadan, agar nanti selepas bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya, kita dah biasa, kita sudah biasa melatihkan diri kita, membiasakan diri kita tidak mengumpat, tidak memfitnahkan orang lain, tidak berdusta. Sebab itu di dalam ilmu doktor-doktor yang pakar tentang tabiat manusia, dia kata setiap satu manusia kalau dia nak tukarkan satu akhlak atau satu sikap dalam dirinya, dia perlu 20 hari. Dia perlu 20 hari. 20 hari dia kena latihkan diri dia, buat latihan, dia kena biasakan dirinya. Lepas 20 hari, dirinya dan tabiatnya akan terus di dalam amalan itu dengan otomatik. Dia takkan rasa susah lagi, dia akan biasa dengan perkara itu. Tetapi bulan Ramadan bukan 20 hari, 30 hari. Jadi latihan memang akan berjaya lah. Latihannya, belajarannya di bulan Ramadan. Siapa-siapa yang nak jadi hamba yang mulia, hamba yang terbaik, maka dia kena latihkan diri dia di bulan Ramadan agar menjadi hamba yang sentiasa meninggalkan dosa dan maksiat. Yang keempat, pelajaran yang keempat, iaitu kita biasakan, kita belajar di bulan Ramadan tidak membalas kepada siapa-siapa yang buat jahat kepada kita dengan jahat. Sebab Nabi SAW ajar kita, barang siapa yang ada orang ingin membunuhnya atau bergaduh dengannya, atau dia mencarut atau menghinakan dia, maka hendaklah dia mengucapkan inni shaim, sesungguhnya aku berpuasa. Itu ajaran Rasulullah biasanya. Tapi Nabi SAW ajar kita sebenarnya di dalam segala, setiap waktu sepanjang tahun, itu memang akhlak yang baik. Tetapi Nabi SAW ajar kita di bulan Ramadan, bulan latihan.
Bulan yang kita biasakan diri kita tidak membalas kepada orang yang buat jahat kepada kita. Kalau sebelum bulan Ramadan orang hina kita, kita jawab kepadanya. Orang mencarut kita, kita jawab kepadanya. Kita di bulan Ramadan dah diajar oleh Rasulullah jawapannya. Jawapannya apa? Aku puasa. Jadi kalau ada orang gaduh dengan orang lain di bulan Ramadan, dia akan jawab apa? Aku puasa. Sesungguhnya aku berpuasa. Yani aku takkan jawab kepada kamu sebab aku berpuasa. Jadi ini akhlak baik, bagus juga. Di bulan Ramadan kita belajar akhlak itu. Selepas habis bulan Ramadan, jangan balik kepada sifat yang buruk dulu. Kita teruskanlah sifat ini yang baik. Kita teruskan akhlak yang baik. Kita tidak membalas kepada siapa-siapa yang hina kita dengan balasan yang sama. Kita ucap jazakumullah khair atau kita diam, assalamualaikum. Siapa-siapa hina kita, siapa-siapa fitnahkan kita, siapa-siapa mencara kita, kita ucap assalamualaikum. Kita tidak jawab kepadanya. Ini akhlak yang kita belajarnya di bulan Ramadan. Sifat yang kelima iaitu as-sabr. Sabar. Nabi SAW bersabda, bulan Ramadan ini bulan kesabaran. Jadi kita belajar sabar di dalam melakukan amalan taat. Untuk melakukan amalan taat kita sabar. Kita kena sabar salat tarawih, kita kena sabar tahajud, kita kena sabar tidak membalas kepada orang lain dengan jahat, sebagainya. Semua sabar kita kena belajarnya di bulan Ramadan. Juga kita sabar menahankan diri kita daripada maksiat dan dosa. Yang keenam, al-muasah. Pelajaran yang keenam, al-muasah, iaitu saling membantu satu sama yang lain. Kita rasa kesian kepada orang miskin dan fakir. Sebab itu Nabi SAW ajar kita, belanjalah orang puasa untuk buka puasa, akan mendapatkan pahala yang sama. Barang siapa yang membelanja orang puasa buka puasa, maka dia akan dapat pahala yang sama. Sebab itu di dalam satu hari sebenarnya kita semua, kita boleh dapat puasa. Kita puasa satu hari, tapi kita boleh dapat puasa 10 hari dalam satu hari. Caranya macam mana? Belanjalah 10 orang puasa, buka puasa. Itu caranya. Satu hari, kita puasa satu hari, tapi pahala yang kita dapat dalam satu hari itu pahala 10 hari. Kalau kita belanja 20 orang, 20 hari. Jadi Nabi SAW bersabda, tidak akan kurang sedikit pun daripada pahalanya, akan dapat pahala yang sama dengannya. Yang ketujuh, mudarasatul Quran, iaitu mudarasah Al-Quran, membaca Al-Quran dengan orang yang lain. Mudarasah Al-Quran itu bukan baca satu orang, itu namanya baca Quran. Kalau mudarasah kena 2 orang baca, atau baca Quran di sisi ustaz atau di sisi orang yang pakar tentang tajwid dan Quran, dia betulkan bacaan kamu. Itu namanya mudarasatul Quran. Sebab Nabi SAW di bulan Ramadan, Nabi membaca Al-Quran di depan Jibril, dan Jibril ajar Rasulullah. Dia kata baca macam ni, tak, bukan baca macam ni, baca macam ni, sebut macam ni. Jadi Jibril ajar Rasulullah. Itu namanya mudarasah Al-Quran. Yang ke-8 iaitu doa. Nabi SAW ajar kita di bulan Ramadan banyak doa kepada Allah. Kita belajar selalu doa. Kita mungkin sebelum bulan Ramadan kita tak biasa banyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita biasa macam tu lalai sahaja. Di bulan Ramadan Nabi SAW kata, waktu buka puasa doa mustajab. Sepanjang masa waktu kita puasa doa mustajab. Nabi SAW bersabda, doa orang yang puasa sehingga ia membuka puasa mustajab. Bukan waktu buka puasa saja, dari pagi sekarang pun doa mustajab. Sepanjang masa kita puasa doa mustajab. Jadi bulan Ramadan ajar kita sentiasa puasa, sentiasa doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-9, puasa, amalan puasa. Kalau sebelum bulan Ramadan kita diberi pilihan, boleh puasa, boleh buka. Tak mesti kita puasa, tak wajib. Tapi kalau masuk bulan Ramadan, wajib puasa. Sebab sebelum bulan Ramadan semua kita malas. Kita rasa malas nak puasa hari Isnin, hari Khamis, hari Arafah, hari 3 hari yang putih di tengah bulan, 6 Syawal. Kita rasa berat, rasa malas. Sebab apa? Sebab
pilihannya di tangan kita, kita boleh. Tapi bulan Ramadan 1 bulan kita puasa. Jadi kalau kita cari alasan sebelum itu, lemah, tak bolehlah puasa, kalau puasa akan jadi macam tu, akan macam ni, banyak susah, penat macam tu, tak. Kita berjaya puasa 1 bulan, maknanya alasan itu semua tak betul. Kita boleh je puasa. Kalau kita boleh puasa 1 bulan berturut-turut, tak berhenti walau 1 hari, 30 hari sekali, mana ada kita tak mampu puasa hari Isnin saja atau hari Khamis saja. Jadi lepas bulan Ramadan, puasa tu dah jadi biasa. Kita mudah boleh saja puasa 6 Syawal, Isnin, Khamis dan hari-hari yang lain. Jadi kita belajar ibadah puasa dari bulan Ramadan. Amalan yang ke-10 iaitu menjadi Ramadan mengajar kita agar menjadi orang yang dermawan, orang yang jadi bermurah hati, banyak bersedekah, banyak infak kepada orang lain. Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, kana ajwad min ar-rihil mursalah. Nabi SAW orang yang sangat dermawan, dan khususnya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan lagi tambah sifatnya itu, sifat dermawan dan memberi sedekah dan infak dan bantuan kepada orang lain. Rasulullah bertambah di bulan Ramadan, khususnya waktu Rasulullah bertemu dengan Jibril. Kalau Rasulullah bertemu dengan Jibril waktu mudarasatul Quran, selepas bulannya Jibril kepada langit, di waktu itu siapa-siapa minta apa-apa dari Rasulullah, Rasulullah akan bagi, walaupun baju yang dipakai. Daripada Rasulullah SAW hatinya yang sangat tenang dan gembira selepas bertemu dengan Jibril. Jadi di bulan Ramadan ini ajar kita sentiasa banyak memberi sedekah, dan biasakan amalan kita itu agar nanti sepanjang tahun nanti kita selalu bersedekah. Amalan atau pelajaran yang ke-11 iaitu al-farah. Kita belajar gembira dengan ibadah. Nabi SAW bersabda, orang puasa gembira ketika dia buka puasa. Gembira dengan apa? Bukan gembira sebab dapat makan. Ulama kata bukan sebab dapat makan, walaupun itu juga gembira, tetapi gembira yang lagi besar dari itu iaitu gembira kerana Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya sehingga dapat selesai puasa hari itu. Jadi itu makna gembira. Itu maksud gembira waktu puasa, waktu buka puasa. Gembira tu bukan dengan makan saja. Gembira kerana Allah panjangkan umur kita dapat selesai ibadah sampai habis hari itu. Yang ke-12, qiyamul lail. Biasanya kalau bulan-bulan yang lain, orang mungkin malas bangun qiyamul lail, bangun sebelum subuh. Kalau baik, alhamdulillah, bangun waktu salat subuh, Masya Allah. Tapi bulan Ramadan biasa akan bangun qiyamul lail. Hatta kalau tak bangun untuk tahajud, dia akan bangun untuk sahur. Jadi setiap hari di bulan Ramadan kita biasa akan bangun sebelum subuh. Jadi itu latihan agar kita nanti selepas habis bulan Ramadan, walaupun hari itu kita tak puasa, badan kita dah ringan, dah dapat latihan, dah dapat biasa bangun sebelum subuh. Jadi lepas bulan Ramadan kita sudah belajar bangun qiyamul lail. Yang ke-13, al-i'tikaf. I'tikaf ini sunnah. I'tikaf di masjid sunnah di bulan Ramadan. So nanti lepas habis bulan Ramadan kita akan biasa perkara itu. I'tikaf ini sunnah sepanjang tahun. Bila-bila sahaja sunnah kita i'tikaf duduk di masjid, tetapi di bulan Ramadan lagi sunnah. Amalan atau pelajaran yang ke-14 iaitu kathratul dzikr. Banyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita membaca zikir yang khusus untuk bulan Ramadan, iaitu asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.
Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Zikir yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah. Ini hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi dua doa ini sunnah kita bacanya banyak sangat di bulan Ramadan, di sepanjang waktu. Tidak mesti selepas salat, ada bila-bila sahaja, dalam kereta, di rumah, waktu baring, waktu duduk, di kedai, di mana-mana sahaja kita kena baca zikir dan doa itu. Nabi SAW pernah ditanya, siapakah orang puasa yang paling bagus, yang terbaik sekali? Nabi SAW dia kata, orang puasa yang banyak zikir. Mereka orang Islam semua puasa, tapi mana yang paling utama, yang terbaik sekali antara mereka? Dia kata, tengok siapa yang lagi banyak baca zikir waktu puasa, dia adalah orang puasa yang terbaik sekali. Pelajaran yang ke-15 yang terakhir, iaitu tarkul a'dzar. Kita belajar di bulan Ramadan meninggalkan sikap buruk, iaitu mencari alasan untuk diri kita selalu. Kita maafkan diri kita dan mencari alasan jika kita tidak melakukan taat atau jika kita melakukan maksiat. Sebab di bulan Ramadan syaitan semuanya diikat. Tak ada syaitan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan tidak ada syaitan. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita semua, wahai manusia, wahai orang Islam yang suka mencari alasan, kalau buat salah, kalau buat dosa, dia kata ini semua dari syaitan. Ini syaitan yang waswas untuk saya, ini syaitan yang lalaikan saya, ini syaitan yang ganggu saya. Baik, bulan Ramadan tak ada syaitan. Nak tengok diri kamu macam mana? Di bulan Ramadan kita dengan nafsu kita sahaja. Kita berang dan berlawan dengan nafsu. Syaitan tak ada. Jadi apa alasan kita lagi? Supaya orang yang Islam, yang hamba Allah SWT baik, tidak ada alasan, tidak baik menggunakan alasan untuk melakukan dosa dan maksiat. Selalu kalau buat salah, dia salahkan syaitan. Ini semua syaitan yang buat macam ni, syaitan yang buat waswas, syaitan yang ganggu saya sampai buat dosa macam tu. Di bulan Ramadan tak ada. Kenapa masih buat dosa? Maknanya masalah itu ada dalam diri kamu, ada dalam nafsu. Nafsu al-ammara bisu. Nafsu ini memerintahkan kita selalu melakukan perkara yang tidak baik. Jadi dengan amalan puasa, dengan mujahadah nafsu, dengan melawankan hawa nafsu, kita dapat berjaya mentahankan dan mencegahkan nafsu kita daripada dosa dan maksiat. Juga kita belajar di bulan Ramadan tidak mencari alasan. Kalau kita tak buat taat, tak buat ibadah, tak perlu kita lagi salahkan syaitan, kita salahkan diri kita. Kalau kita melakukan dosa atau maksiat atau kesalahan, kita tak perlu nak salahkan syaitan, itu daripada diri kita. Jadi nafsu kita ini, kalau kita tidak mensibukkan dia, kita tidak mengerjakan dengan ibadah, dia akan kerjakan kita di dalam dosa dan maksiat. Na'udzubillah min zalik. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita antara orang Islam dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang belajar baik-baik daripada bulan Ramadan, dan yang mendapatkan rahmat Allah di bulan Ramadan, keampunan dosa di bulan Ramadan, dan dapat berjaya melawan hawa nafsu kita, mujahadah hawa nafsu kita, dan memperbaiki diri kita kepada yang lebih baik, yang lebih tinggi, yang lagi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wal afu minkum.